Okay, waktu kita kecil dulu, biasanya kita akan diberitahu tentang kepentingan untuk kita cek gigi setiap tahun, betul? Akan ada nurse yang datang ke sekolah untuk buat pemeriksaan gigi. Juga akan ajar kita bagaimana cara untuk berus gigi dengan betul. Itu pengalaman saya waktu saya bersekolah rendah di zaman tahun 90-an dahulu. Jadi waktu tu kita ada iklan di TV ataupun di laman cetak surat khabar beritahu pada ibu bapa pentingnya untuk anak-anak ini untuk buat pemeriksaan gigi setiap tahun. Sebab apa? Tak nak anak ni ada masalah kerosakan gigi, supaya gigi susu mereka dalam keadaan sihat, dan juga supaya untuk masa akan datang mereka mempunyai gigi yang sihat, yang baik. Okay. Jadi bagaimana pula dengan mata? Bagaimana pula dengan penglihatan? Pernah tak anda sebagai ibu bapa tahu yang sebenarnya pemeriksaan kesihatan mata ni juga sama penting dengan kesihatan gigi? Okey. Jadi sebenarnya kalau kita cuba bertanya kepada mana-mana pakar optometris ataupun kita cuba buat research sendiri melalui website, kita akan sentiasa diberitahu akan kepentingan untuk kita periksa mata anak-anak kita ini seawal usia yang boleh. Dan bila kita cakap tentang seawal usia yang boleh ni, pada umur berapa? Okay, jadi kalau menurut daripada artikel National Health Institute of America, pakar menyarankan sebenarnya setiap kanak-kanak ni boleh dapatkan pemeriksaan mata seawal usia 6 bulan. Waktu mereka masih lagi bayi. Okey. Jadi cumanya waktu peringkat ini kanak-kanak ataupun bayi ini akan dilakukan pemeriksaan mata secara objektif. Apa maksud objektif? Objektif ni maksudnya pemeriksaan yang dibuat oleh pakar ataupun optometris tanpa melibatkan respon daripada pesakit. Jadi biasanya ujian yang dibuat pada waktu ini hanyalah ujian-ujian simple untuk lihat fungsi ataupun skill mata yang mungkin sesuai untuk usia kanak-kanak ataupun bayi tersebut. Okay. Jadi bila pula waktu yang sesuai untuk kita bawa anak ni buat pemeriksaan mata yang lengkap? Waktu usia bila kita boleh mula bawa anak-anak ni? Okay. Jadi sama juga menurut artikel tadi, pemeriksaan pertama yang patut seorang kanak-kanak buat adalah pada usia 3 tahun. Okey, kerana apa? Pada usia 3 tahun ni biasanya kanak-kanak sudah boleh berkomunikasi, memberi respon terhadap apa yang kita tanya, dan ada juga kanak-kanak yang mungkin dah boleh mengenal bentuk, huruf ataupun nombor, kita lebih mudah nak buat pemeriksaan. Okey, dan jika kanak-kanak ni pun mungkin masih tak mengenal huruf, tak boleh nak menyebut huruf, kita akan gunakan juga ujian secara padanan ataupun kita panggil matching test. Okey, jadi pada peringkat ini adalah pada usia ini adalah tahap ataupun stage yang pertama untuk kanak-kanak dapatkan pemeriksaan mata. Dan jika ibu bapa terlepas pada usia 3 tahun, sebenarnya ada waktu yang seterusnya yang sesuai untuk kita bawa anak untuk buat pemeriksaan mata yang pertama pada usia mereka sebelum melangkah ke alam persekolahan. Jadi kalau kita cerita dekat Malaysia ni, sebenarnya kebanyakan purata kanak-kanak ni akan mula masuk ke sekolah pada umur 5 ataupun 6 tahun, atau kita panggil tadika. Jadi waktu ini juga penting, adalah waktu yang sesuai untuk kita bawa anak-anak pergi cek mata. Okey, ataupun yang seterusnya adalah pada usia sebelum masuk ke alam sekolah rendah. Okey. So, kenapa pentingnya, kenapa pakar optometris ataupun doktor amat menyarankan setiap kanak-kanak ni kena buat pemeriksaan mata awal? So, ada sebabnya. Okey. Jadi, sebab yang pertama ataupun yang utama sekali sudah tentulah kita sebagai ibu bapa nak tahu, nak lihat yang anak kita ni sebenarnya melihat dalam keadaan yang jelas, terang ataupun tidak. Okey, sebab kanak-kanak ini mereka masih muda, peringkat awal ni mereka banyak belajar dan melalui penglihatan. Mereka melihat alam sekeliling, mereka melihat dunia kita ini dengan menggunakan mata. Jadi sudah pasti kita hendak pastikan mata mereka nampak melihat dengan jelas. Okey. Tambahan pula, kanak-kanak yang peringkat awal ni mereka tidak boleh
nak ekspresikan ataupun memberitahu kepada kita yang sebenarnya pandangan mereka itu kabur. Mereka akan melihat apa sahaja yang mereka nampak. Jika keadaan terang, teranglah imej mereka. Jika kabur, itulah yang diekspresikan ataupun yang ditafsirkan oleh brain mereka. Jadi, jika kanak-kanak ni melihat dalam keadaan yang kabur, sudah tentu akan ganggu proses perkembangan ataupun tumbesaran mereka. Okey, jadi kalau kita dapat kesan anak kita ni ada masalah rabun, ada power rabun, daripada peringkat awal kita boleh bagi mereka pakai cermin mata secepat mungkin. Okey, so kalau kita lambat bagi mereka pakai cermin mata, ia akan mengganggu ataupun memberi kesan kepada masalah yang nombor 2 yang saya akan nyatakan, iaitu anak-anak ni akan berisiko untuk mempunyai masalah lazy eye. Okey, so kenapa lazy eye? Sebab brain brain dah tak dapat nak tafsirkan ataupun brain sukar nak tafsirkan imej yang diterima daripada mata. Cuba bayangkan kalau sebenarnya anak kita ni tak pernah mengadu, mereka ada masalah, tapi sebenarnya sebelah mata mereka ni mempunyai power rabun, ataupun sebelah mata ni mempunyai rabun yang tinggi berbanding mata yang lain satu lagi. Jadi ia tentu akan mengganggu proses rangsangan dan juga imej yang diterima oleh brain, oleh otak. Sebab otak ni adalah kawasan untuk kita tafsir. Otak ni adalah tempat untuk kita proses imej yang kita dapat terima daripada mata. Jadi bila brain tu asyik menerima imej yang kabur berbanding dengan mata yang satu lagi, lama kelamaan brain akan cuba untuk shutdown mata tersebut dan berlakulah lazy eye. Dan waktu ini baru kita nak bagi anak pakai cermin mata, dia mungkin sudah jadi satu masa yang terlambat. Okey, sebab masalah lazy eye ni tak boleh dibetulkan atau dibantu dengan cermin mata semata-mata. Namun mujur kita ada satu program yang dinamakan sebagai vision therapy. Sebab apa? Vision therapy ni kalau ikutkan kajian terbaru, brain kita ni dalam keadaan yang neuroplasticity. So apa itu neuroplasticity? Brain kita sendiri sebenarnya boleh dilatih untuk menerima benda baru ataupun perkara yang baru. Cumanya kalau lazy eye ni berlaku di peringkat usia kanak-kanak, lebih cepat ataupun lebih mudah kita nak latih brain berbanding kanak-kanak ataupun orang dewasa yang kita rasa brain mereka dalam keadaan yang matang. So vision therapy adalah cara yang terbaik untuk kita bantu anak-anak yang mempunyai masalah lazy eye. Dan sebab yang ketiga adalah sudah tentulah kita hendak pastikan anak-anak kita ni mempunyai masa depan ataupun mempunyai perkembangan yang sentiasa dalam keadaan yang positif, dalam keadaan yang baik, tidak rasa struggle. Okey. Jadi melalui mata ataupun dengan cara melihat yang bagus, kita dapat menyediakan anak-anak kita ni untuk mempunyai platform ataupun kita boleh katakan untuk membentuk seorang kanak-kanak ataupun seorang insan yang lebih berdaya saing di masa akan datang. So kerana apa? Kerana kita percaya melalui mata, melalui penglihatan yang baik, kita dapat menjadikan masa depan ataupun future seorang kanak-kanak ini sentiasa dalam keadaan yang lebih cerah. So itu pentingnya kenapa anak-anak ataupun setiap kanak-kanak ini perlu kita buat pemeriksaan mata seawal yang mungkin. Okey, bukan hanya tunggu apabila anak-anak ni mengadu pada kita, abah tak nampak ataupun susah nak belajar, rasa sakit kepala, baru kita ambil tindakan untuk bawa anak cek mata. Buat persediaan daripada awal supaya kita dapat hasil yang lebih baik di masa akan datang. Sekian.